Hai, saya Yobin. Hari ini saya akan berbincang tentang pendidikan. Dunia ini adalah tidak adil. Setengah orang menikmati titik permulaan hidup yang lebih baik daripada orang lain. Setengahnya pula perlu bermula dari tahap yang sangat rendah dalam hidup. Pendidikan awam yang baik adalah satu medium penyamartaan yang hebat kerana ia memberi peluang yang sama untuk anak-anak daripada pelbagai latar belakang kehidupan, sama ada miskin ataupun kaya. Oleh itu, pendidikan yang baik boleh menjadikan dunia yang tidak adil ini lebih adil dan saksama. Malangnya, tahap sistem pendidikan awam negara kita telah jatuh. Pelajar Malaysia terus berada di peringkat 1/3 terbawah dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA. Akibatnya, kita melihat lebih banyak ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta. Semasa zaman persekolahan saya, kebanyakan kanak-kanak dari keluarga kaya di bandar pergi ke sekolah awam sama seperti kita. Tetapi hari ini, walaupun ibu bapa yang berpendapatan sederhana juga mahu bekerja keras untuk menghantar anak mereka ke sekolah swasta, ada yang perlu mengubah gaya hidup mereka supaya mampu berbuat demikian untuk anak-anak mereka. Bagi mereka yang tidak mampu untuk menanggung kos pendidikan swasta pula, ramai yang masih sanggup untuk mengeluarkan wang simpanan terakhir mereka hanya untuk hantar anak-anak mereka ke kelas tuition swasta. Malahan di kalangan mereka yang menghadiri sekolah-sekolah awam, graf ini menunjukkan bahawa terdapat ketidaksamaan juga dalam memasuki sekolah-sekolah awam bagi mereka yang pelajar yang datang dari keluarga berpendapatan sederhana dan berpendapatan rendah. Oleh itu, bagi mereka yang berada di paling bawah dalam piramid, mereka lebih cenderung untuk ke sekolah awam yang lebih teruk. Akibatnya, 90% daripada mereka yang berhenti sekolah adalah pelajar dari golongan 40% terendah dalam piramid tersebut. Sesungguhnya, pendidikan awam masih percuma di Malaysia, tetapi pendidikan yang berkualiti baik tidak lagi percuma. Buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, anak-anak kita telah dipisahkan oleh kelas sosial. Anda mungkin tergolong dalam kelas sederhana dan kelas atasan dan mungkin tertanya-tanya, mengapa anda perlu mengambil berat tentang perkara ini? Selain ketidakadilan, jawapan praktikalnya ialah ketidaksamaan adalah tidak baik dan ia akan membawa kesan yang negatif kepada semua orang, sama ada dari segi sosial ataupun ekonomi. Cuba bayangkan, apabila pasaran kerja dipenuhi dengan orang yang mempunyai pendidikan yang baik, ekonomi akan berkembang kerana tahap produktiviti pekerja yang lebih baik. Dan siapalah tahu, anak-anak sekarang hari ini yang miskin bakal menjadi seorang usahawan yang besar dan berjaya pada masa akan datang. Dan dialah pula yang boleh mewujudkan ratusan bahkan ribuan peluang pekerjaan. Ini menunjukkan bahawa semua orang akan mendapat manfaat bila adanya pendidikan awam yang baik, tanpa mengira sama ada mereka adalah pemanfaat langsung pendidikan awam atau tidak. Namun, persoalannya ialah bagaimana kita boleh mempertingkatkan prestasi sekolah awam di Malaysia. Yang pertama, kita perlu memaksimalkan hasil pelajar bagi setiap ringgit pembayar cukai. Sebenarnya, kerajaan Malaysia membelanjakan banyak wang sebagai peratusan KDNK ke atas sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, graf ini menunjukkan bahawa wang yang telah kita belanjakan untuk pendidikan adalah tidak memberikan pulangan yang sama dari segi hasil pelajar yang lebih baik berbanding dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Secara ringkasnya, pulangan pelaburan iaitu return on investment kita dalam pendidikan di Malaysia adalah lebih rendah daripada negara-negara lain di dunia. Apakah penyelesaiannya? Kementerian Pendidikan harus menghentikan pemborosan wang ke atas projek-projek yang tidak berguna dan berikan lebih tumpuan kepada projek-projek yang dapat membantu meningkatkan kualiti sekolah dan seterusnya prestasi belajar. Kedua, kita perlu membaiki kualiti pengajaran di sekolah awam. Kajian telah menunjukkan bahawa kualiti guru adalah faktor penentu yang paling penting untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Sebagai contoh, satu kajian yang dilakukan di Tennessee, Amerika Syarikat telah menunjukkan bahawa apabila dua orang pelajar biasa berusia 8 tahun diajar oleh guru berprestasi tinggi dan guru berprestasi rendah secara berasingan, prestasi pendidikan mereka akan berbeza setinggi 50% dalam tempoh 3 tahun sahaja. Ini adalah satu perbezaan yang sangat besar. Sekarang, mari kita berbincang tentang guru. Terdapat 410,000 guru di Malaysia dan kita mempunyai nisbah pelajar guru yang rendah, iaitu 13:1. Sebenarnya, nisbah ini adalah antara yang paling rendah di dunia, bahkan lebih rendah daripada Singapura 16:1, Korea Selatan 20:1 dan purata OECD
16:1. Jadi, Malaysia sebenarnya tidak menghadapi masalah kekurangan guru. Namun demikian, kita mempunyai masalah dalam menguruskan masa guru dan sumber manusia yang kita sedia ada. Berdasarkan satu laporan yang dibuat, para guru di Malaysia terpaksa menghabiskan 15 hingga 30% waktu kerja mereka untuk tugas pentadbiran seperti membuat laporan, mengisi borang dan sebagainya. Birokrasi yang tidak diperlukan ini telah mengganggu perhatian para guru daripada menjalankan tugas sebenar mereka, iaitu mengajar generasi akan datang. Untuk Malaysia betul-betul mendapat manfaat daripada nisbah belajar guru yang rendah, kita perlu mengurangkan birokrasi dalam sistem pendidikan kita dan kita perlu mengurangkan kerja pentadbiran para guru. Guru harus dinilai atas dasar prestasi pengajaran mereka, iaitu keputusan dan hasil belajar, bukanlah prestasi pentadbiran mereka seperti berapa bagus mereka menulis laporan. Di samping itu, kita mesti menarik lebih banyak bakat lagi untuk menjadi guru di sekolah-sekolah awam. Untuk mencapai objektif ini, kita perlu merombak struktur gaji, pelan pembangunan kerjaya dan sistem kenaikan pangkat guru kita. Struktur ganjaran dan pangkat guru mestilah berasaskan merit dan pemberian insentif kepada mereka yang menghasilkan prestasi pelajar terbaik. Bayangkanlah, generasi baru tenaga kerja kita diajar oleh guru berprestasi tinggi, bersemangat dan bermotivasi sepanjang tahun persekolahan mereka. Saya percaya bahawa mereka pastinya dapat memberi sumbangan yang amat besar kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara kita. Saya Yobi Yin, pendidikan awam boleh mengubah masa depan negara kita. Jumpa lagi di video seterusnya.